Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururin anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini adalah hari yang kedua Ramadan. Jadi Bapak ini ingin membincangkan beberapa perkara. Jadi Bapak juga seperti semalam akan membahagikan topik pada hari ini kepada dua perkara seperti semalam. Yang pertama ialah Bapak akan meneruskan hadis dari Matan Arba'in, hadis 40. Hari ini Bapa akan bacakan hadis yang kedua. Yang kedua, hari ini Bapa ingin berbincang mengenai topik fikir dan zikir. Jadi Bapa tengok bila kita buat projek macam ni bila ada lockdown PKP ni, jadi Bapa ambil kesempatan di dalam orang kata kita duduk di rumah ni untuk membuat projek ni. Projek itu ialah mengadakan tazkirah sebelum berbuka puasa. Jadi bila kita ada projek, jadi kita akan bekerja atau work towards that project. Sebab tu seperti yang dikatakan semalam, kita perlu ada asal niat. Jadi bila kita ada niat untuk mengadakan satu atau membuat satu kerana Allah Ta'ala, insya-Allah dari niat tersebut dia akan melahirkan gerakan-gerakan amal. Jadi macam contohnya bila kata dalam tazkirah ni Bapak dah pilih Matan Arba'in ni, hadis 40. Jadi Bapak sendiri pun kena buat research dulu, baca dulu Matan Arba'in ni, hadis ni. Dah baca apa tu, jadi lepas tu baru kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi in life we must always create project. Bila kita create project, then we have activities. Bila kita tak create project, then we have no activities. Bila tak ada aktiviti, kita tidur. Kita tak membaca, tak buat research, tak buat tu. Sedangkan masa yang ada tu begitu berharga. Jadi pada hari ini Bapak memilih hadis yang kedua dalam Matan Arba'in untuk dikongsikan bersama. Hari ini sebab hadisnya panjang, Bapak cuma membaca terjemahannya. Kerana we don't want this tazkirah ni to be too long ni. Jadi kalau panjang sangat, mungkin anak-anak, isteri saya ke anak-anak saya atau adik-adik saya yang dengar, dia rasa boring, panjang sangat. Jadi kita baca, kita cuba singkatkan, tapi hopefully dalam waktu yang singkat ni kita dapat manfaat bersama-sama. Hadisnya, hadis yang kedua ni berbunyi begini. Dari Umar radhiyallahu an juga katanya, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang bersangatan putih kainnya, bersangatan hitam rambutnya. Tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi dia nampak fresh. Dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya sehingga ia duduk berdekatan pada Nabi SAW. Lalu ia menyandarkan kedua lututnya pada dua lutut Nabi SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas dua paha Nabi SAW. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, kabarkanlah kepadaku dari hal Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Islam itu ialah bahawa engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah dan bahasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah. Jika engkau sanggup pergi kepadanya, Ia berkata, "Benarlah engkau." Maka kami pun tercengang kerana ia yang bertanya dan ia pula membenarkannya. Katanya lagi, "Maka kabarkan padaku dari hal iman." Rasulullah menjawab, "Iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman kepada takdir,
baiknya dan jahatnya. Ia berkata, benarlah engkau. Kemudian ia bertanya lagi, maka sekarang khabarkanlah kepadaku dari hal insan. Rasulullah menjawab, insan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olahnya engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Akhirnya ia berkata, meneruskan pertanyaannya lagi, maka khabarkanlah kepadaku dari hal hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tidaklah yang datang daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau itu katanya, khabarkanlah kepadaku dari tanda tanyanya saja. Rasulullah menjawab, tanda tanyanya itu ialah, bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya, dan kau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, berbangga-bangga menegakkan dan meninggi-ninggikan binaan. Kemudian ia pun pergi. Lalu aku terdiam beberapa lama. Setelah itu Rasulullah bertanya, hai Omar, adakah engkau tahu siapa orang yang bertanya itu? Kataku, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah berkata, sungguhnya itulah dia Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan aku agama, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hadis ini mempunyai nilaian atau martabat dalam hukum Islam yang amat tinggi. Ibnu Hajar Al-Hatimi berkata, hadis yang diriwayatkan Muslim ini adalah satu-satunya hadis yang dipersetujui tentang besar kepentingannya dan banyak pula hukum-hukumnya kerana meliputi padanya segala urusan ibadat yang zahir dan yang batin, dari urusan keimanan dan pekerjaan anggota hingga urusan keikhlasan hati dan batin dan pengawasan dan bencana-bencana yang merosakkan amal. Malah hadis ini adalah tempat kembali segala amal syariat dan daripadanya pula tumbuh cabang-cabangnya. Jadi hadis yang kedua dari Matan Arba'in ini sebenarnya menceritakan tentang rukun Islam, rukun iman, 5 rukun Islam, 6 rukun iman, tentang ihsan dan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dalam kitab hadis 40 yang diterbitkan oleh Dewan Pustaka Fajar ni tebal. Jadi dia punya kupasan dia panjang. Jadi untuk di tazkirah pendek ni kita tak sempat nak going through the kupasan yang panjang tu kan. Dan dia sebenarnya hadis 40 ni dia banyak dia punya penerbit. Ini hadis 40 in English yang diterbitkan di London. Jadi it's a very popular hadis. Jadi apa yang perlu kita buat ialah supaya ni kita buat projek untuk mengkaji benda ni. Jadi barulah kita boleh mendalami pengetahuan kita tentang rukun Islam, tentang rukun iman. Rukun Islam yang 5 tu pun banyak. Dia punya kajian-kajian yang perlu kita buat untuk kita mendalami diri kita sendiri tentang rukun Islam. Bukan setakat tahu rukun Islam tu ialah 5 perkara, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Ataupun lepas tu sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Jadi kita tak sepatutnya kita mengetahui rukun Islam ni sekadar yang 5 perkara tu. Begitu juga dengan rukun iman. Kita tahu rukun iman tu 6, yang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya untung baik dan jahat tu datang dari Allah SWT. Jadi kita tiap-tiap tentang rukun iman pun kita nak kena belajar. Dan dalam Islam ni banyak cabang-cabang ilmu Islam yang patut kita pelajari untuk mendalami. Kalau kita orang Islam sendiri tak baca, tak faham tentang rukun Islam, rukun iman in greater depth, macam mana pertama kita nak mengamalkan Islam itu sendiri? Yang kedua, macam mana kita nak mendidik anak-anak kita untuk mengikut ajaran Islam, sedangkan kita sendiri tak belajar dan tak faham. Sebab itu untuk nak orang kata rajinkan diri kita ni untuk belajar tentang rukun Islam dan rukun iman, jadi kita kena buat projek lah. Jadi umpamanya projek kata tazkirah ni tak semestinya apa-apa aja buat, kan? Orang lain pun boleh buat, kan? Anung pun boleh buat, Taufik pun boleh buat, kan?
buat YouTube dan ini, then we share. So bila you create this project, then you akan, orang kata, more or less force yourself to buat research ni. Di rumah bapa ni pun banyak buku-buku tentang Islam ni, macam buku hadis 40 ni, buku 40 hadis dan buku-buku lain lagi. Jadi kalau tak buat projek, memang buku ni akan duduk kat rack tu, disimpan, kita tak baca. Jadi kita tak mau macam tu kan. Kita nak mendalami. And then in fact yang Pustaka Fajar punya Matan Arba'in ni, dia punya kupasan dia very nice. And you will enjoy reading it. It's detailed dan banyak lagi hadis-hadis tambahan ni, untuk orang kata bagi kita memahami dengan lebih mendalam tentang hadis yang kedua di dalam Matan Arba'in.